Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lana wa farada 'alaina al-hajja man istata'a ilaihi sabila wa wa'ada liman hajja baitah khalisan liwajhihil karim al-jazaa'an jazila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berkat ini kita dapat menunaikan salat Aidil Adha secara berjemaah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kekal menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah Aidil Adha, penghayatan kurban. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sejarah permulaan umat Islam merayakan sambutan Aidil Adha ialah sebelum kedatangan Islam. Telah menjadi kelaziman warga Madinah merayakan hari kebesaran 2 kali setiap tahun. Mereka merayakannya dengan berbagai permainan, hiburan, persembahan dan penuh kegembiraan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda telah menukar perayaan-perayaan tersebut dengan 2 hari raya, yaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hadis daripada atas Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalakumullahu bima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitr." Sesungguhnya Allah telah menukarkan untuk kamu 2 hari raya yang ada itu dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya kurban dan hari raya fitrah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah pengisian hari raya yang dianjurkan oleh Allah? Adakah sama dengan hari raya warga Madinah sebelum Islam? Jawabnya tidak sama. Hari raya Islam disambut dengan takbir dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadukum bitakbir, wat tahlil, wat tahmid, wat taqdis." Ia bermaksud, hiasilah hari raya kamu dengan takbir, tahlil, tahmid dan taqdis. Oleh itu, jika hari raya tidak dihiasi dengan takbir, memuji dan membesarkan Allah, maka artinya bukanlah kita menyambut hari raya sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam. Aidul Adha yang disebut hari raya kurban mengajak kita mengenang kembali suatu bentuk ketaatan, kepatuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam rela meninggalkan anak dan istri di padang sahara yang tandus. Siti Hajar rela ditinggalkan bersendirian tanpa teman, bekalan makanan dan yang mencukupi. Kerana kepatuhan dan ketaatanlah Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya yang tunggal, sedang Ismail alaihissalam sanggup menyerahkan lehernya untuk disembelih ayahnya. Setelah nyata ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim melalui ujian tersebut, maka Allah gantikan anaknya dengan seekor kibas untuk disembelih. Maka selamat dan sejahteralah kedua-duanya setelah lulus ujian yang sangat getir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian,
Perjuangan dan pengorbanan adalah satu istilah yang mempunyai arti yang luas. Ibni Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahawa perjuangan dan pengorbanan ialah menyumbangkan seluruh tenaga dan melakukan segala usaha mengalahkan musuh di dalam segala bentuk. Bermula daripada perjuangan melawan serangan musuh bagi mempertahankan negara, nyawa dan agamanya, sehinggalah kepada perjuangan serta pengorbanan melawan runtutan hawa nafsu dan hasutan syaitan. Penyembelihan binatang kurban menjadi syariat Islam yang abadi, yang tidak akan putus-putus sehingga hari kiamat dengan ganjaran pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hujjatu li sahibiha fi kulli sya'ratin hasanah." Kurban itu untuk melakukannya dengan dibalas Allah dengan pahala setiap helai bulunya satu kebaikan. Menyembelih binatang kurban pada hari raya Aidul Adha mengandungi dua aspek, yaitu yang pertama aspek ubudiyah, yaitu ibadat, yaitu untuk berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perkataan kurban itu berasal qarba, yang bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana imbangan pada pendekatan itu, Allah mendekati pula kepada orang yang berkorban dengan melipat gandakan pahalanya untuk bekalan hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa haiwan korban itu tanduknya, bulunya akan menjadi amal kebaikan yang diterima di hari akhirat nanti. Aspek yang kedua ialah untuk kemasyarakatan. Dengan melakukan kurban dan membahagi-bahagikan daging sembelihan itu, akan suburlah jiwa, melahirkan kemesraan sesama umat manusia, di mana kaum yang kurang bernasib baik akan merasa nikmat daripada daging kurban yang diterimanya. Dengan cara itu akan terciptalah keharmonian sosial dalam masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sesungguhnya hari raya kurban adalah hari yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan. Maka dengan hadirnya Aidul Adha setiap tahun akan mengingatkan kita kebesaran nilai-nilai ajaran Allah. Kerelaan berkorban yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim itu hendaklah kita terapkan dalam semua aspek kehidupan. Kita hendaklah berani mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan puak, golongan dan organisasi demi untuk kepentingan agama, masyarakat dan negara. Tanpa adanya kesediaan untuk berkorban, janganlah diharapkan datangnya kejayaan, kebahagiaan, berkembangnya syiar agama dan masyarakat yang makmur serta mendapat keampunan Allah. Umat Islam hendaklah sedar bahawa ujian Allah kepada kita datang bertubi-tubi. Ianya tidak mengenal ruang, tempat dan waktu. Ujian menimpa umat Islam dengan nyata dan tidak dapat dielakkan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayyutarku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum diuji bagi membuktikan keimanan mereka. Antara ujian yang kita hadapi, yang pertama, ujian dari dalam, yaitu kegagalan kita mewujudkan kesatuan umat yang berpegang teguh kepada syariah Islam. Kalaupun tidak dikatakan pecah, namun keadaan menunjukkan ke arah jalan persimpangan. Oleh itu, umat Islam hendaklah bersatu dalam satu bentuk keluarga besar di bawah lembayung Islam. Kita tidak sepatutnya berpuak-puak dan berpecah belah, kerana hal yang demikian akan melemah dan merugikan umat Islam. Yang kedua, ujian dari luar ialah ujian dan cabaran daripada golongan anti agama Islam dengan mempersendakan agama kita. Mereka memusuhi Islam itu telah meletakkan dasar perjuangannya untuk menghancurkan umat Islam sejak dahulu lagi, terutamanya umat Islam yang dianggap sebagai penghalang cita-cita mereka membentuk masyarakat yang dipandu oleh fikiran manusia tanpa adanya Tuhan. Mereka menggunakan pelbagai cara dan taktik strategi bagi menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuannya. Oleh itu, kita mesti bersatu dan berkorban apa saja bagi mempertahankan agama kita dengan diancam dan diserang oleh musuh Islam. Sikap berdiam diri melihat musuh Islam menghina agama
mencaci keagungan Al-Quran dan merendah-rendahkan Nabi kita boleh diartikan sebagai reda dengan perbuatan musuh kita. Berdiam diri boleh dianggap bahawa umat Islam sebagai golongan pengecut, bacul, lemah dan boleh diperkatak-katikkan. Sifat inilah yang disukai oleh musuh kita. Apakah kita rela dilabel dengan sifat-sifat negatif ini? Tentu tidak. Pengorbanan untuk memelihara keluarga agar menjadi keluarga yang soleh dan berguna kepada agama, bangsa dan negara merupakan satu pengorbanan yang wajib kita lakukan. Ini kerana golongan yang bermasalah rumah tangga di kalangan sebahagian keluarga muslim dewasa ini amat ketara. Anak-anak penting sekolah dan ada juga yang lari dari rumah. Selain itu juga gejala-gejala ketagihan berjudi, minum arak, berzina dan sebagainya seperti kehidupan di zaman jahiliah dulu. Marilah kita berkorban dan berjihad melawan nafsu sarakah. Kita hendaklah menjadi pemimpin yang dicontohi, adil dan bertanggungjawab. Ibu bapa yang prihatin terhadap keluarganya, anak yang taat kepada ibu bapanya, murid yang hormat kepada gurunya, warga yang bertanggungjawab memelihara keharmonian keamanan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita hendaklah mempunyai keyakinan apabila Allah memerintahkan kita mengorbankan sebahagian harta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta kita itu daripada sebarang kemusnahan. Demikian juga dengan pengorbanan jiwa. Oleh Allah akan gantikan pengorbanan itu dengan sesuatu yang lebih berharga. Pengorbanan perlu dilakukan sebagaimana tanda kasih sayang. Dia perlu dilakukan untuk menzahirkan perasaan cinta dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sanggup berkorban adalah orang yang sanggup berbakti dan sanggup membelanjakan apa yang disayangi untuk meningkatkan amal soleh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in wa innallaha bi'alim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan, yaitu mendermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Sesuatu apa jua yang kamu nafkah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini dapat diselesaikan dengan jika kita bersatu menghidupkan semangat korban untuk mewujudkan kesatuan umat yang teguh dan kuat, berani menghadapi risiko demi untuk keutuhan umat dan menegakkan kalimat Allah, rela mengorbankan keangkuhan diri dengan mendahulukan kepentingan agama dan umat daripada kepentingan diri sendiri. Jika penghayatan korban itu telah benar-benar hidup dalam diri setiap muslim, maka ujian yang lebih hebat akan dapat diselesaikan dengan dia dan diatasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perbezaan pendapat dan perselisihan paham antara kita dalam masalah dan ikhtilaf adalah satu perkara yang tidak mustahil berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengingatkan bahawa perbezaan pendapat adalah satu rahmat. Perbezaan pendapat ini terbatas daripada segi pemikiran dan akal, sedang hati tetap bersatu kerana dipandu oleh akidah dan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marilah kita tingkatkan amal kebajikan dan kerelaan berkorban untuk kepentingan agama serta masyarakat sebagaimana bukti semakin meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus berkorban demi menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat kita daripada siksaan Allah di akhirat kelak. Semoga Allah memberi kekuatan untuk kita semua dan istiqamah di atas keyakinan bahawa kehidupan ini memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazan shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal fawzur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.